Hai, Assalamualaikum. Mari nak cakap sikit topik saya iaitu silat atau dengan lebih mendalam iaitu khurafat dalam silat. So, apa itu silat? Silat merupakan seni mempertahankan diri bagi bangsa Melayu yang diamalkan sejak kurun tahun yang lampau. Usia sebuah ilmu silat tidak dapat diketahui kerana tiada badan-badan atau government atau sebaliknya untuk mengkaji betapa dalamnya ilmu silat, dan saya rasakan bahawa ilmu silat ini perlu dikaji dengan lebih mendalam supaya generasi-generasi akan datang dapat mengetahui bahawa kewujudan silat itu sendiri. So, cakap pasal silat, sebenarnya mempunyai dua aspek, iaitu ada yang mengetahui bahawa terdapatnya khurafat dalam silat dan ada juga yang tidak mempercayai dan adanya itu khurafat dalam silat. So, bila kita Google search, sebenarnya tak ramai yang memahami betapa sebenarnya semua amalan itu hanya mahu mendekatkan diri pesilat kepada adat dan budaya Melayu yang kaya dengan simbolik dan santun. So, adakah masyarakat mengetahui isu sebenar tentang silat sama ada ia masih relevan atau tidak? Apakah amalan-amalan yang dikatakan berkait rapat dengan khurafat dan apakah unsur-unsur khurafat dalam silat? Kita akan bincangkan perkara ini dengan lebih lanjut. Bincangkan tentang silat dalam khurafat, macam mana tu? Apa yang kita tahu tentang silat adalah satu bentuk kepahlawanan Melayu, menjadikan kita orang Melayu yang hebat dulu-dululah kan. Jadi orang dulu-dulu sangatlah sinonim tentang ilmu silat ini. Jadi pelbagai ilmu yang dibawa turun oleh nenek moyang kita ya. Tapi ada yang bawa ilmu secara salah. Ini yang kita kena tahu, ilmu khurafat. Ilmu khurafat ni ada dalam pelbagai bentuk dan cara, iaitu penyembahan roh, penyembahan dekat kubur, penyembahan dekat pokok. Ada yang juga kena pakai cincin atas dasar mereka merasa dalam satu batu hikmat yang mereka pakai kat cincin tu ada satu ilmu kebal yang mereka dapat peroleh. Jadi silat ni dihasilkan dari ketaksuban mereka yang mempelajari ilmu silat tersebut. Jadi tanpa iman dan keutuhan akidah yang betul, ini boleh membawakan kepada merebak ilmu yang bercampur dengan jin dan iblis. Serang! Astagfirullahalazim. Kalau boleh kita boleh elakkanlah dengan benda-benda macam ni. Dia boleh menjadikan seorang itu menjadi tak betul lah dari segi fikirannya. Dia ni memuja objek tertentu, roh nenek moyang, dan antara menyembah wali keramat mereka dan sebagainya. Jadi ianya jelas menunjukkan pengetahuan masyarakat Melayu ni mengenai unsur khurafat sebenarnya telah meluas dan ambil jalan mudah untuk siapa yang rasa nak mendapatkan perkara yang mereka ingini selama ni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Puteri Nurjana binti Muhammad Rawi dan sekarang saya ingin kongsi tentang amalan khurafat di dalam silat yang diamalkan oleh orang Melayu kita. Asal usul silat ni sebenarnya adalah untuk mempertahankan diri. Ilmu mempertahankan diri ini iaitu silat memang perlu ada untuk bagi seorang Islam untuk mempersiapkan diri dan juga memperlengkapkan senjata mempertahankan diri, negara dan agama.
bahayanya timbul di dalam ilmu pertahankan diri, iaitu syarat-syarat dan unsur-unsur pemujaan, penyembahan dan juga penghambaan diri untuk meminta kuasa daripada alam gaib. Antara syarat-syaratnya adalah menyediakan pengeras, pulut kuning, kain putih dan juga limau purut sebagai bayaran pengeras. Selain itu, melakukan gerak silat terbuka dan juga tertutup gelanggang setiap kali permulaan dan penutupan silat. Seterusnya, sembah gelanggang dengan menyembelihkan ayam dan juga menyiram darah-darah binatang ni sebagai sajian kepada makhluk-makhluk tertentu. Dan akhir sekali, ada juga yang melakukan solat bukan kerana Allah tetapi kerana silat untuk mengampungkan diri mereka di atas sehelai daun pisang yang begitu nipis dan juga memakan kaca dan meminum darah serigala yang dipercayai untuk mendapat kuasa daripada alam gaib. Seterusnya, saya ingin serahkan kepada Nur Syafawati binti Muhammad Musa. Saya Nur Syafawati. Saya ingin menerangkan tentang unsur-unsur khurafat dalam persilatan. Okey, dalam bidang pengetahuan, misalnya masyarakat Melayu juga melalui pengalaman selama ratusan tahun melakukan kajian dan eksperimen sehingga mereka boleh menghasilkan pelbagai teknik dan pengetahuan pengubatan. Berdasarkan takrif ini, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat aneh dan juga karut. Antara faktor yang mendorong berlakunya khurafat ini ialah ia mudah mempercayai benda-benda yang tahyul, lepas tu kecetekan ilmu agama dan terpengaruh dengan kelebihan seseorang atau sesuatu benda. Manakala jalan penyelesaian ialah setiap umat Islam hendaklah mendalami ilmu agama sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis riwayat Nabi SAW yang bermaksud, aku telah tinggalkan kamu dua perkara, selama mana kamu berpegang teguh dengannya, tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Islam adalah antara cabang ilmu Islam yang penting dalam kehidupan setiap umat kerana ia berkaitan keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Malah ilmu fardu ain, ilmu akidah dan ilmu sirah yang wajib dituntut dan dipelajari oleh masyarakat pada masa kini. Biarpun konsep akidah Islam mudah difahami dan dihayati, masih ramai umat Islam yang terpengaruh dalam kepercayaan khurafat karut-marut yang diwarisi oleh turun-temurun daripada nenek moyang terdahulu. Itu saja daripada saya. Saya serahkan presentation ini kepada Raudah. Terima kasih. Terima kasih Nur Syafawati. Saya Raudah Hazira. Saya akan mengulaskan tentang kesan sampingan amalan khurafat dalam ilmu persilatan. Okey, melalui takrif yang telah dikaji, jelas bahawa khurafat adalah perbuatan syirik dan dosa besar lantaran ia boleh merosakkan akidah kerana mempersekutukan Allah SWT dengan yang lain. Kejahilan terhadap ilmu agama punca utama manusia begitu percaya dengan amalan sihir dan khurafat. Mereka juga sanggup mendahulukan makhluk daripada Allah SWT yang Maha Pencipta. Kesan sampingan ini
boleh terbahagi kepada 3 kategori. Pertama iaitu kategori kepada kesan kepada individu, kesan kepada ahli keluarga dan kesan kepada masyarakat. Bagi seseorang individu, mungkin apa yang dihadapi mereka ialah minda mereka seakan terkongkong, malah tercetusnya perbuatan dan kelakuan yang tidak rasional kerana ketaksuban mereka terhadap amalan tersebut. Okey, mereka juga cenderung untuk melakukan perbuatan yang berisiko dan membahayakan orang sekeliling kita, terutamanya ahli keluarga kita. Selain itu juga, mereka yang golongan yang mengamalkan amalan khurafat ini akan lupa tanggungjawab mereka terhadap keluarga sendiri. Kesan seterusnya, kesan kepada keluarga. Okey, kerana sifat taksub yang melampau dengan ajaran dengan ajaran yang diamalkan, mereka gagal menguruskan keluarga seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan keadaan ini juga boleh menyebabkan berlakunya keruntuhan institusi sesebuah keluarga, dan ia boleh memberi kesan negatif kepada masa depan anak-anak. Seterusnya, kesan kepada masyarakat. Perpaduan dalam masyarakat yang akan tergugat ekoran amalan khurafat dan syirik ini. Okey, hal ini boleh terjadi kerana berlakunya keganasan yang tindas menindas sesama sendiri kerana masing-masing ingin menjadi unggul dan kumpulan yang mencari pengaruh. Okey, hal ini ditakuti akan menyempitkan fikiran dan mengancam akidah generasi muda dan kanak-kanak terutamanya. Okey, kerana mereka mudah terpengaruh dan perasaan takut mereka itu dibimbangi kerana mereka lebih takut kepada hantu-hantu daripada Allah SWT. Dalam firman Allah yang bermaksud, wahai anak Adam, janganlah engkau diperdaya oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Okey, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan aurat mereka, yakni sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang yang tidak beriman. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Wani untuk membuat kesimpulan tentang amalan khurafat dalam ilmu persilatan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, Islam sendiri tidak pernah melarang penganutnya untuk mengamalkan silat ataupun apa-apa jenis seni mempertahankan diri sekalipun, selagi ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, perkara-perkara seperti mandi bunga, mandi limau, mandi tawasul dengan kain putih, beberapa pemujaan, beberapa adat istiadat yang menyimpang daripada ajaran Islam sendiri itu sebenarnya yang membawa kepada silat ataupun apa-apa jenis seni mempertahankan diri itu menjadi haram. Okey, sebab benda ni boleh membawa kepada perkara khurafat. Okey, orang Islam sendiri tahu khurafat ni boleh merosakkan akidah kita kerana kita mempersekutukan Allah atau menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud Allah tidak akan ampunkan dosa syirik sementara dia memaafkan dosa-dosa yang lain. Maka sesiapa yang mempersekutukan kepadanya sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Surah An-Nisa ayat 48. So dekat sini saya dapat simpulkan silat ni menjadi semakin tidak digemari ataupun generasi kini mungkin tak pandang sangat silat ni, mungkin sebab unsur-unsur beginilah. Maksudnya ada orang membawa perspektif yang bila kita dengar je pasal silat mesti macam okey, silat ni kebanyakannya memang ada menggunakan unsur-unsur khurafat macam tu. Bila kita lihat balik kat sini, tujuan asal ataupun tujuan utama silat adalah untuk mempertahankan diri kita daripada serangan musuh. Tetapi bila kita cuba
fikirkan balik konsep yang lebih luas, silat ni sendiri bukan je mengajar kita cara untuk mempertahankan diri, tetapi ia juga untuk membina kekuatan jasmani orang-orang yang mengamalkannya. Okey, sebab dalam Islam pun mengkendaki kita untuk sentiasa sihat dan kuat. Okey, sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.